حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين. Semua sihat? Sihat korang? Sehat. Sihat, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan ya. Kita teruskan belajar hari ni. Muka surat berapa? 67. Okey. Okey, muka surat 67. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Okey, kita tengok soalan dulu. Raja di bawah menunjukkan waktu Razali mengulang kaji pelajaran pada suatu malam. Okey, malam ya dia cakap. Pada suatu malam. Jadi, dekat sini pukul berapa? 8.15. 8.15 apa korang? Nenek. 8.15 malam. Okey, yang ini pula waktu dia tamat. Ni dia mula. Ini dia tamat. Waktu tamat pukul berapa? 9:30 malam. 9.30 malam. Cuma dekat sini ayat matematik cikgu terletak dalam sistem 24 jam tapi belah pagi. Kena tukar Dia malam kan? Kalau malam macam mana? Patutnya nak letak apa? Kalau pukul 8 malam dalam sistem 24 jam. Pukul 8. 8 tu tambah dengan 12. Congak jadi berapa? 20. 20. Jadi 22 sifar. Letakkan dalam ayat matematik awak. Ya, sebab ayat matematik ataupun pengiraan mengira unit masa dalam bentuk lazim mesti dalam sistem 24 jam. Yang ni pula. Sorry. Jadi ni waktu tamat. Waktu tamat tolak dengan waktu mula. Jadi yang depan ni kita kena letak waktu akhir dulu. Waktu tamat. Waktu tamat dia apa? Pukul berapa tadi ni? 9.30 malam. Tukar kepada sistem 24 jam. 9 tambah 12. Jadi 21. Dah lupa lah tu korang. 21.30. Jam 21.30 tolak dengan pukul 8 tadi berapa dalam sistem 24 jam? 20. 20. Okey, letakkan ini ayat matematik dan di sebelah kanan macam biasa tunjukkan bentuk lazim awak tu. Cikgu padam dia punya jam. So cikgu kena tolak 21 tolak 20. Ya. Jadi 21 tolak 20. Okey. So yang ni kita 21 tolak 20. Dekat minit 30 tolak 15 lah. Dapat baki 15 dan jamnya 1. Jadi tempoh masanya ialah 1 jam 15 minit. Sebab soalan tanya Razali mengambil masa 1/1/4 jam untuk mengulang kaji pelajaran. Betul ke dia suruh tunjukkan langkah pengiraan? Adakah 1 jam 15 minit sama dengan 1/1/4 jam? Jadi masalah kita dekat unit jam dah dalam nombor bulat, tak ada masalah. 15 minit ni kita kena tukar kepada pecahan. Bagaimana cara nak menukar minit kepada pecahan? Adalah dengan membentuk pecahan minit. Pecahan minit ialah pengangka berapa minit yang kita ada, kita letakkan sebagai pengangka dan penyebut mestilah jumlah
keseluruhan berapa minit dalam masa 1 jam. Ada 60 minit kan. Jadi kemudian lah bentuk pecahan kita potong macam biasa. Yang ini cikgu potong guna sefer apa ni? Agak-agak. Korang? Cikgu guna sefer berapa? Tak jawab. Awak tengok 15 tu dipotong 5. tinggal 3. 15 dipotong tinggal 3. Sefer apa yang ada 15 di tempat ketiga? Sefer? 5. Yes, sefer. So potong 15 tinggal 3. 60 kita tak potong terus, kita potong satu-satu. Potong 6, kita pilih tempat pertama sefer 5, iaitu 5 kan. Jadi 6 tolak 5, bakinya 1. Baki letak bawah. Kemudian kita akan cantum dengan nombor seterusnya. Jadi bila kita cantum menjadi 10, cari pula 10 dan sefer 5, iaitu di tempat kedua. Kemudian pecahan kita dah menjadi 3/12. Kalau tak nak keliru, kita salin semula dan sambung memotong. Sekarang ni cikgu potong pakai sefer apa pula? 3. Betul. Seterusnya kita potong guna sefer 3. Pecahan yang kita bentuk tadi tu yang asal 15/60 ni kita kena potong sehinggalah dalam bentuk paling mudah, paling terkecil. So, akhirnya kita potong menggunakan sefer 3. So dia jadi 1/4. Jadi betul lah pengiraan ini kita dah tunjukkan langkah pengiraan 1 jam 15 minit sama dengan 1/4 jam. Faham tak korang? Faham. Alright. Okay, saling dulu. Betulkan jalan kerja? Okey, dah ke belum? Dah. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. 2/3/4 jam tolak 5/6 jam. Yang ni soalan direct terus, dia bukan penyelesaian masalah. Jadi kita terus selesaikan. Samakan penyebut. Okey, kenapa kita pilih 4 jadi darab 3? Kita kena bentukkan dulu. Letakkan sefer 4, penyebut 4 tulis sefer 4, penyebut 6 tulis sefer 6 dan kita cari nombor apa yang sama pada kedua-dua sefer 4 dengan sefer 6 ni, iaitu nombor 12. Jadi kita akan samakan penyebutnya menjadi 12. Sebab itulah 4 darab 3 dengan 6 darab 2. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okey, seterusnya bila kita dah darab, kita dapat begini kan. 2, 9, 3 darab 3, 9/12. 5 darab 2, 10/12. Kita nak menolak tapi tak boleh sebab pengangka dia lebih kecil. 9 tolak 10. So kita kena pinjam. 2 ni kita kena pinjam. So dia akan tinggal 1 lah. Okey. So tinggal 1, kita salin bawah. Dan pengangka yang baru ialah 21. Macam mana boleh dapat 21 kelas? Macam mana boleh dapat 21? Dari 9 macam mana boleh jadi 21? Korang? Sebab? Dah lupa dah? Tak ada yang jawab pun cikgu tanya ni. Macam mana 29 boleh jadi 21?
Tak ada siapa pun jawab. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Tapi kenapa tak jawab? Kenapa tak jawab ni? Lambatlah nanti kelas kita ni. Soalan saya, kenapa 9 jadi 21? Baik. Tambah 12. Apa yang tambah 12? Sebut. Berapa yang tambah 12? Tak sebut pun. 1 tambah 12. 9 tambah 12. Macam mana boleh jadi 21? 9 kena tambah 12. Pengangka dengan penyebut ditambahkan aja. Jadi 21. Kemudian, dah pengangka dah besar, kita sambunglah tolak. Tu yang dapat baki pengangka 11. Menyebut samalah. Jadi nombor bulat kita dah tinggal 1. So jawapan kita 1 11 per 12 jam. Awak dah buat ke belum? Ke baru nak salin? Belum. Salin dulu. Tapi faham tak soalan B ni? Faham. Salin. Okey, dah ke? Dah. Okey, kita terus soalan 2. Raja di bawah menunjukkan 3 keping kad berlainan bentuk. Okey, satu kad ni unit dia dalam perpuluhan hari. Yang ni 30 jam, nombor bulat jam. Yang ini nombor bercampur hari. Jadi, soalan suruh hitung bulat tambah dengan segitiga. So, bulat ini 1.875. Nak ditambah dengan segitiga. Hari nak tambah jam. Boleh tak kita terus tambah tanpa menukar unit? Tak. Tak boleh. So, kita kena samakan unit baru kita boleh menambah. Okay, sebab itu cikgu buat di sebelah kanan ini kita samakan unit. Kita tukarkan kepada jam. Jadi, kalau hari nak tukar kepada jam, kita kena darab 24. So, sifar 875 awak kena darab dengan 24. Tunjukkan dalam bentuk lazim. So, bila awak dah selesaikan bentuk lazim, awak dapat ini, jawapan ni. Jangan lupa menggerakkan titik perpuluhan kerana terdapat titik perpuluhan pada nombor soalan. Setakat ni faham tak? Faham. Pada jawapan, dia bergerak 3 kali, jadi ada titik perpuluhan di sini. 1, 2, 3 titik sebab dia ikut yang atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 titik. Ni macam biasalah kan? So, kita dapat sifar 875 ni sebenarnya 21 jam. Bermaksud, yang bulatan ini adalah 1 hari dan perpuluhannya kita dah tukar, iaitu berapa jam? 21 jam. So, yang bulat ialah 1 hari 21 jam tambah dengan segitiga. Okey, segitiga ni 30 jam. Sudah melebihi tempoh 1 hari. Jadi, kita ambil 24 jam tukarkan kepada hari. So, 1 hari
Kita dah ambil 24 kan? Congak saja 30 tolak 24. Baki jam yang tinggal ialah 6 jam. So, 30 jam sama dengan 1 hari 6 jam. Setakat ni faham? Faham. Faham. Seterusnya, kita jumlahkan. Hari dengan hari, satu-satu jadi 2 hari. Tetapi bila kita tengok jam, 21 tambah 6 ialah 27. Sudah melebihi tempoh 1 hari. Jadi kita bawa 24 jam pergi kepada hari. Jadi hari kita dah jadi 3 hari dan baki jam kita 27 tolak 24 tinggal 3 jam. Faham tak? Korang? Faham. Faham. Ataupun awak boleh letakkan dalam bentuk lazim. Okey, cikgu nak awak letak dalam bentuk lazim lah supaya lebih mudah ingat. So, hari dengan jam. Buat hari dan juga jam. So, dekat sini 1 hari 21 jam. 1 hari 21 jam. Kita nak tambah dengan 1 hari 6 jam. Nak tambah. Okey. So, dia akan jadi 27 dan 2. Kita kena tolak 24 dan tambah 1. Okey. Sebab itu jawapan akhir kita dia akan jadi so jawapan akhir kita 3 hari 3 jam. Faham tak? Faham. So dah siap belum? Belum. Belum. Okey, kita tunggu. Yang lain siapa dah siap boleh baca soalan seterusnya. Fahamkan dulu. Sebelum cikgu lupa. Masa sekarang berhenti sekejap. Semua orang berhenti. Type nama di ruang chat. Sekali saja. Type nama di ruang chat sekarang sekali sahaja. Kejap Okay, salin. Kalau dah cakap tahu. Korang dengar tak? Dengar. Salin dulu kalau dah cakap. Hati-hati buat jalan kerja. Lebih-lebih lagi menunjukkan ni titik perpuluhan ni. Jangan tak diletak caranya. Ya. Ini cikgu buat tak cantik. Awak kena pakai pembaris.
tu hantar pada ibu punya ni. WhatsApp. Boleh. Dah hantar dah. Dah ke korang? Dah. Dah. Siapa yang belum lagi tu? Ada yang belum? Saya belum. Okey, cepat. Tak apa, kita tunggu. Yang lain-lain, jangan buang masa. Selak muka surat seterusnya. Ataupun awak boleh mula buat penukaran unit tu. Muka surat 69 pun boleh juga. Sebab senang aja tu. Sekejap Okey. Siapa tadi tak sempat salin? Dah salin belum? Dah ke belum yang ni? Cikgu boleh teruskan ke nak salin? Boleh teruskan. Dah. Alright. Berapakah lebihnya masa bagi kad bintang daripada kad bulatan? Berapakah lebihnya masa? Maknanya dia suruh buat perbezaan. Betul tak? Dia suruh buat perbezaan antara bintang dengan bulatan. Bila dia ni mikrofon, tutup mikrofon. Cikgu tengah bercakap, tutup. Okey, cikgu tanya baru buka. Bila dia suruh buat perbezaan, bermaksud dia suruh bezakan. Kalau beza maksudnya operasi apa kelas? Tolak. Tolak. Jadi begini Cuma untuk 3/4 hari ni tadi. Okey, yang ini. Yang bintang ni kita kena tukarkan kepada unit hari dan juga jam. Okey, hari dan juga jam. Baru kita boleh mula menolak. So, nak tukarkan pada asalnya dia punya nilai ialah 2/3/4 hari. 2 ni kita tahulah 2 hari. Jadi kita hanya perlu menukarkan 3/4 hari kepada jam. Bagaimana nak menukarkan 3/4 hari kepada jam? So, kita darab 24 jam lah. Setakat ni faham tak? Kenapa kena darab 24 jam? Faham. So, kat sini cikgu potong guna sifir apa ni? 4 dengan 24. Kita akan potong guna sifir 4. Potong 4 tinggal 1. tinggal 1.
Dan okay, 1. Dan juga kita potong 24 tinggal 6. 6. Okay. Sebab itulah 6 darab 3 jadi 18 jam. So bermaksud yang bintang ini nilai dia ialah 2 hari. Berapa jam? 2 hari 18 jam. Okay. Sebab itu ayat matematik kita ialah 2 hari 18 jam sebab 2 besar kita kena bezakan. Siapa kita letak kat depan ni mula-mula. Mestilah 2 hari. Sebab unit hari lebih besar pada unit jam. So kita kena bandingkan antara unit hari. Kita kena bandingkan siapa yang besar. 2 ke 1? 2 lah. Sebab itu yang bintang kita masukkan dulu sebagai nilai pertama. Ditolakkan dengan nilai kedua. Nilai kedua kita bulatan tadi kan? Bulatan kita dapat berapa? Bulatan tadi. 1 hari 21 jam kan? 0.875 ni tadi kita dah kira dapat 21. Jadi bulatan ini ialah 1 hari 21 jam. Sebab itulah bintang tolak dengan bulatan. So dekat sini, lepas kita dah letak ayat matematik. Ni ayat matematik kan? Buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazim kita 18. Oh, sorry. Simbol apa ni? Operasi. Tolak. Okey. Sekarang soalan cikgu. Kenapa 18 jadi 42? Why? 18. Sebab tambah 24 jam. Betul. Jadi di tepi ni nak bagi lebih faham. Awak letakkan 18 tambah dengan 24. Kat sini. Okey. Sebab tu dia dapat 42. Yang ini kita pinjamlah 1. Sebab itulah 24 jam. Kita pinjam daripada 1 hari. Sebab tu 2 hari dah jadi 1 hari. So bakinya ialah 21 jam jawapan akhir. Faham tak korang? Faham. Alright. Dah belum? Ke nak salin dulu? Belum. Okey, cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey dah? Dah. Okey, kita pergi soalan muka surat 68. Berikut adalah perbualan antara 3 orang jiran. Zafran, Seng dan juga Mutu. Zafran cakap apa? Dia kata, saya telah menetap di sini selama 1.5 dekad. 1.5 dekad sama juga dengan berapa tahun? Kelas. 1.5 dekad sama dengan berapa tahun? 1 dekad berapa tahun? Kelas? 10. 10. Jadi?
Jadi, 1 dekad dah 10 tahun. Sifar kumpulan 5. Sifar kumpulan 5 sebenarnya apa? Kalau sifar kumpulan 5 nak tukar kepada dekad. Sifar kumpulan 5 darab. Sifar kumpulan 5 darab berapa? Nak tukar pada tahun. Dekad kepada tahun darab? 10. 10 tahun. Okey, darab 10 tahun congak. Guna cara cepat. Jadi berapa? 60. Ah? Ni. Sifar kumpulan 5 darab 10 tahun. Ini sama dengan berapa tahun? 5. 5. Jadi keseluruhannya ni? Kalau 1,5 dekad, berapa tahun? Keseluruhan. 15 tahun. Kan? Sifar kumpulan 5, awak dah congak tadi 5 tahun. Jangan lupa 1 ni. 1 dekad sama dengan 10. Jadi 10 tambah 5 tahun jadi 15 tahun. Faham tak? Faham. Okey. Jadi berapa tahunkah Seng tinggal di situ? Yang Seng ni pula dia kata, saya pula menetap 9 tahun lebih awal daripada kamu. Maknanya Seng menetap dulu. Jadi Seng lebih lama. Kalau lebih lama maksudnya operasi tambah. Jadi antara Zafran dengan Seng ni, Seng ni lebih 9 tahun daripada Zafran. Sebab itu ayat matematik kita 15 tambah 9 tahun. So ni congak saja. So jawapannya 24 tahun. Faham tak? Korang faham tak? Faham. So kalau nak lebih faham, sebab cikgu tanya pun awak lambat jawab macam dah banyak benda yang awak lupa tu. Okay. So dekat sebelah kanan ni awak tukarkanlah. Tukarkan. Macam mana nak tukar 1,5 dekad. Okay. Jadi 1,5 darab dengan 10 tahun. Okay, darab 10 tahun. Awak boleh congak je. Darab 10 maknanya gerakkan sekali saja. Gerak sekali. Sebab itu kita dapat berapa? 15 tahun. Faham tak? Faham. Okay. Faham. Barulah kita bawa 15 tahun ni masuk dalam ayat matematik. Dah belum? Dah. Okey. Soalan seterusnya. Berapakah beza tempoh operasi tolak? Beza tempoh dalam dekad dan tahun. Soalan nak dalam dekad dan juga tahun. Dalam dekad dan tahun, antara Zafran dengan Mutu menetap di situ. Kita tengok Zafran. Zafran tadi kita dah kira dia 15 tahun. Okey, Mutu pula. Dia kata, Mutu tak kata apa. Untuk Mutu yang jawabnya Seng. Seng cakap, Mutu pula 2/5 dekad lebih awal daripada saya. Maknanya Mutu lagi lama menetap berbanding Seng dan juga berbanding Zafran. Apa maksud kita kena tahu 2/5 dekad ini berapa? So, cara dia, tukarkan 2/5 dekad kepada tahun dengan mendarab 10 tahun. Jadi, kita potong guna save apa ni? 5. 5. So, potong 5 tinggal 1. Dan potong 10 tinggal 2. Okay. So, 2 darab 2 tu yang dapat 4 tahun. Bermakna 2/5 dekad sama dengan 4 tahun. Tapi Mutu ni lebih. Dia bukan 4 tahun. Dia 4 tahun lebih. Bermaksud 24 kena tambah 4. Mana datang 24 ni? Berbanding siapa 24 ni? Berbanding Seng. Sebab Seng yang cakap Mutu pula 2/5 dekad lebih awal daripada saya. Bermaksud Mutu ini 2/5 dekad tadi 4 tahun kan? Mutu adalah 4 tahun lebih awal daripada Seng. Jadi Seng tadi kita dah kira Seng 24 tahun. Jadi kalau nak cari Mutu, umur ataupun
tempoh pada Seng 24 tahun kena tambahkan lagi dengan 4 tahun. Faham tak? Sebab tu kena tambah tahun tu dapat 28 tahun. Bila kita dah dapat 28 tahun ni adalah tempoh mutu menetap 28 tahun, 24 tahun ni Zafran. Jadi apa soalan suruh buat ni? Dia kata berapakah beza tempoh dalam dekad dan tahun antara Zafran dengan mutu menetap di sana? Okey, Zafran berapa tadi? Yang awal-awal 15 tahun. Jadi ini Zafran. Mutu tadi kita dah kira, mutu 28. Sebab itu 28 letak di awal sebab besar. So ini ayat matematik, kita congak saja. 13 tahun tukarkan kepada dekad dan tahun, congak saja. 10 tahun ambil jadi satu dekad, baki tahun ada 3 tahun. Faham tak? Korang? Faham. Okey, dah ke belum? Dah ke belum? Belum. Belum. Okey. Belum. Cepat. Cepat. Yang penting jangan disalin aja. Kita kena apa dulu? Sebelum salin kita kena fahamkan dulu. Betul. Dah? Dah? Korang? Dah. Okey, seterusnya. Soalan keempat. Jadual di bawah menunjukkan jangka hayat bagi 3 jenis haiwan. P 3/10 abad. Okey, kita nak tukarkan dulu P ni abad kepada tahun. Jadi 1 abad sama dengan 100 tahun. Nak tukar abad kepada tahun, darab 100 tahun. So macam mana boleh dapat 30 tahun ni? Saya potong apa? Kat sini sepatutnya. Potong? Korang potong apa? Sifar. Betul. Potong sifar, potong sifar. Jadi penyebut dah tinggal 1. Tinggal 3 darab 10 sebab tu 30 tahun. Bermaksud 3/10 abad sama dengan 30 tahun. Jadi soalan A. Hitung jangka hayat dalam tahun bagi haiwan Q. Haiwan Q yang ini. Jadi kita kena kira 11 tahun kurang daripada haiwan P. Haiwan P tadi 30 tahun kan? Dia kurang 11 tahun. Jadi ayat matematik dia 30 tolak 11 tahun. Congak saja jawapan 19 tahun. Faham tak? Faham. Faham, bagus. Dah belum? Faham. Dah ke belum? Belum. Belum. Belum.
Okey, dah ke korang? Dah. Teruskan soalan terakhir muka surat ni Jangka hayat haiwan R ialah 2.5 dekad. Adakah pernyataan ini benar? Buktikan. Okey, R tu tadi. R ialah 0.7 dekad lebih daripada haiwan Q. Haiwan Q kita dah kira kan 19 tahun. Jadi kalau nak kira R, kita kena buat 19 tahun tambah ke tolak. Kalau nak kira R. Tambah ke tolak korang? Tambah sebab dia perkataan lebih Jadi 19 tahun kita kena tambah dengan 0.7 dekad. Masalahnya dekad dengan tahun tak sama unit. So kita kena samakan dulu. Kita kena tukar 0.7 dekad kepada tahun. Sebab tu kat sebelah kanan ni cikgu tunjuk macam ni nak menukarkan dekad kepada tahun. Satu dekad, apa dia hubungan antara dekad dengan tahun kelas? Satu dekad 10 tahun. Betul. Satu dekad 10 tahun. Jadi 0.7 kena darab 10 lah. 10 tahun. So kita congak je. Cara congak macam mana? Garis sekali saja ke kanan. Sebab ada satu sifar kat sini. Jadi titik perpuluhan di sinilah titik perpuluhan yang baru. Titik perpuluhan yang baru di sini. Sebab itu kita dapat 7 tahun. Bermaksud kalau nak cari R, 19 kena tambah dengan 7 tahun. So kita dapat 26 tahun. Sebab soalan ni tanya, dia suruh buktikan dalam dekad. Jadi jawapan akhir kita kena tukar pula kepada perpuluhan dekad. Jadi 26 tahun sama dengan 2 dekad 6 tahun. Macam mana 6 tahun ni kita nak ubah menjadi perpuluhan? Caranya bentukkan juga. Macam tadi juga contoh, kita bentukkan pecahan. Jadi 6 tahun per dengan berapakah jumlah semua tahun dalam satu dekad? Ada 10. Jadi 6 per 10. 6 per 10 ni kan sama dengan 0.6. Sebab itulah bila kita tukar kepada perpuluhan dia jadi 2.6 dekad. Jadi tak sama dengan 2.5. So kita letakkan pernyataan ini tidak benar. Faham tak korang? Faham tak? Faham. Yang ni ringkasannya lah macam mana pecahan 6 tahun itu kita tukar kepada perpuluhan dan kita gabungkan dengan 2 dekad tadi tu 2 dekad, 2 perpuluhan tambah dengan 0.6. Jadi 2.6 dekad. Dah? Belum. Okey, cepat. Dah ke? Dah. Okey. Kalau dah kita tengok yang ini pula. Okey, untuk soalan muka surat 69, unit yang terlibat adalah unit panjang. Unit ukuran panjang. Jadi awak kena ingat hubungan-hubungan antara
unit-unit dalam ukuran panjang. Antaranya ialah hubungan antara cm dan mm. Apakah hubungan antara cm dan mm, kelas? Siapa ingat? Satu apa sama dengan berapa? cm dengan mm. 1 cm. 1 cm, 10 mm. Oh, 10 mm. Apa lagi hubungan dalam unit panjang? Tak apa, kita pergi dulu cm dengan mm. Jadi, sama juga peraturan menukar unit. Kalau cm nak ditukar kepada mm, kita kena buat apa? cm nak tukar kepada mm. Kita kena buat operasi apa? Darab. Darab berapa? Darab 10. Betul, kita kena darab 10. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya, maksudnya tu daripada mm nak ke cm. Kita gerak lukis saja nak panah. Tak payah ingat. Yang penting kita ingat hubungan unit ni. 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi mm nak tukar kepada cm, operasi apa pula kelas? Bahagi. Bahagi berapa? Bahagi juga 10. Sebab apa kita pilih 10? Sebab 10 yang ada di dalam hubungan unit ni. Kita tak boleh bahagi 1. Kita tak boleh darab 1. Kita kena bahagi 10. Faham tak setakat ni? Faham. Okey, kalau faham kita teruskan soalan seterusnya. Okey. Ni, 4.6 cm nak tukar kepada mm. Kena buat apa? Faham. Bukan faham. Cikgu tanya nak kena buat apa? Kena buat apa? Darab 10. Apa darab apa sebut? 4.6 soalan ni tadi. Kena darab berapa? cm nak tukar ke mm. Tadi kita dah belajar kan cm nak tukar ke mm. Macam mana? Darab 10. Kena darab cm nak tukar ke mm, kena darab 10. Sebab itulah dekat sini kita kena darab 10. So darab 10, tukar kat unit dia. Unitnya apa? M. So gerakkan anak panah. Gerakkan berapa? Sekali sahaja. Sebab hanya ada satu sifar. Gerak sekali saja. Sebab sifar ni ada satu saja kan? Gerak sekali, jadi anak panah kita akan berada di sini, di hujung. Anak panah berada di sebelah 6. Ni anak panah. Jadi apakah jawapan kita, kelas? 46 mm. Betul, 46 mm. Letakkan pada jawapan atas. Dah? Dah. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Buat sama-sama. Soalan nombor 2, 8 cm. So, cara dia 8 cm nak tukar ke mm. Kena buat operasi apa? Darab. 10 mm juga. So, kalau darab, kita akan gerak ke kanan. Satu kali. Okay. Kalau kita tengok kat sini, 8, saya salin balik kat sini untuk buat langkah kerjanya. 8, titik perpuluhannya di mana? Titik perpuluhannya di sini. Di sebelah 8. Sebab sini sar kan? So, kita akan gerak. Bayangkan di sini adalah sebelah kanan. Titik perpuluhan ni bayangkan dinding yang memisahkan kanan dan kiri. Cikgu kena ulang balik. Bayangkan titik perpuluhan ni. Titik perpuluhan ini adalah dinding yang memisahkan kanan dan kiri. Jadi mana belah kanan? Kanan. Kanan cikgu nak tak mana? Sini ke sini? Yang mana? Kelas.
Kanan cikgu nak letak mana ni? Sini ke sini? I don't like Kedua. sebelah sana. Kedua. Kedua. Kanan kat sini. Kiri kat sini. Sebab itu cikgu kata titik ni bayangkan dia macam dinding yang memisahkan kanan dan kiri. So, bila darab kita kena gerak ke kanan. Kalau bahagi baru kiri. Tapi kat sini soalan kita darab, so kita kena gerak ke kanan sebanyak sekali. So, gerak ke kanan sebanyak sekali. Gerak sekali, dah letak anak panah. So jadi berapa jawapan kita kelas? Jawapan? 80 mm. 80 mm. Dah? Ini pun kamu kena salin. Ini pun kamu kena salin kat tepi ni. Ni Belum. Belum. Cepat. Bagi siapa yang belum isi lagi kehadiran, isi Type nama di ruang chat. Kenapa Firdaus angkat tangan Firdaus? Ada masalah ke? Tak ada, tertekan. Okey, tak apa. Dah? Korang? Dah. Okey, kita pergi. Nombor 3. Nombor 3 pula berlawanan. Kalau tadi mula-mula cm, tukar mm. Yang ni berlawanan. mm, tukar cm. Macam mana? Salin balik nombor soalan. Kalau mm tukar cm, apa nak buat? mm nak tukar kepada cm. Bahagi 10. Bahagi 10. Bahagi 10. So kita buat operasi bahagi 10 dan letak unit yang baru, cm. So apabila bahagi, kita akan gerak berapa kali? Berapa kali kelas kita gerak? Sekali saja sebab ada satu je sifar kat sini dan kita letak anak panah. Okey, jadi apa jawapan kita kelas? Jawapan. 10.8 cm. Betul, 10.8 cm. Faham tak korang? Faham. Alright, cepat. Dah? Dah. Kita pergi nombor 4. Nombor 4 pun sama juga. Salin je dulu. 9. Operasi apa? Korang cakap, cikgu tulis. Bahagi cm. Okey. So, ini kalau tak nampak macam mana nak bagi, kita letak jalan kerja di sebelah kanan. 9. Titik perpuluhannya dekat sini. Sebab dia dekat sebelah sah. Titik perpuluhan yang membezakan kanan dan kiri. Apabila bahagi, kita kena gerak ke kiri. So, gerak ke kiri di sinilah sekali sahaja sebab ada satu sifar. Dan kita letak anak panah. Dah siap bergerak je, letak anak panah. So, apa jawapan kita? Sifar perpuluhan 9 cm. Betul. Sifar perpuluhan 9 cm. Dah? Dah. Ni kalau tak nak keliru, awak letakkan garisan. Allah, tak cantik betul garisan cikgu. Letakkan garisan. Supaya membezakan jalan kerja awak dengan yang ni cara awak nak gerak titik. Ni jalan susunan pengiraan. Dah? Dah. Okey, kita terus pergi kepada nombor 5. Dalam unit bercampur ada cm, ada mm. Dia nak semua ditukar kepada cm saja. Jadi 16 cm ni duduk diam-diam dulu. Kita salin dulu 16 cm. Kita akan tambah dengan 4 mm yang kita akan tukar kepada cm. Nak tukar, kita buat jalan kerja di sebelah kanan. Okey, buat jalan kerja di sebelah kanan. Tukarkan 4 mm kepada cm. Jadi 4. Salin dulu 4.
4 titik perpuluhan di sebelah SAR. Sebab dia SAR kan. 4 ni SAR, jadi titik perpuluhan di sebelah dia. Titik perpuluhan membezakan kanan ni kanan dan juga kiri. Okey, sekarang 4 mm. Mm nak tukar kepada cm. Gerak ke mana kelas? Tadi. Kiri. Mm kepada cm. Kita akan gerak ke kiri. Tengok anak panah ni. Kalau bahagi, gerak ke kiri. So, kita kena gerak ke kiri. Berapa kali kelas? Sekali. Sekali saja kerana darab 10. So, gerak sekali, lepas tu letak anak panah. So, apa jawapan kita sepatutnya? 16 cm kena tambah lagi berapa? Tambah lagi sifar. Kat sini sifar. Ini perpuluhan. Anak panah ni perpuluhan 4. Jadi sifar perpuluhan 4. Hasil penukaran kita. Okay, sifar perpuluhan 4 cm sebenarnya. So kita congakkan aja, tambahkan aja nombor bulat. Nombor bulat ni letak saja di depan. Jadi 16.4. Jawapan akhir kita 16.4 cm. Faham tak kelas? Faham. 16.4. Okey. Dah? Dah. Okey, kita teruskan yang bawah pula. Okey, yang bawah soalan B. Dia melibatkan unit M dan juga cm. Okey. Melibatkan unit M dan juga cm. Cuba ingatkan balik. Apa hubungan antara M dan cm? Dia mesti satu. Satu apa? Satu apa sama dengan berapa apa? Macam tu. cm dengan M. Apa hubungan antara cm dengan M? Siapa boleh ingat? Satu apa ni? Kita nak letak satu M ke satu cm? Tak dengar? Satu M, tak ingatlah korang ni semua. Satu M sama juga dengan berapa cm? 100. Oh, bagus. 100 cm. Sama juga peraturan menukar unit, kita gerakkan anak panah. Kalau dari M ke cm, kita kena buat operasi apa? Darab. So, darab 100. Bertentangan dengan penukaran sebaliknya. Kalau cm ke mm, kita kena menggunakan operasi Bahagi 100. bahagi 100. Kau kena ingat ni tau. Bahagi 100. Ni kalau takut lupa boleh salin. Alright. Ingat M kepada cm darab 100. cm kepada M bahagi 100. Okey, kita teruskan. Soalan. 1.6 M nak tukar kepada cm. Mula salin dulu soalan. 1.6. Operasi apa? Darab. Betul. Darab berapa? Darab berapa? 100. Betul. Darab 100. Letakkan unit yang baru cm. Okey. So darab kita congak sahaja. Kita boleh congak sahaja. 1.6. Kita gerak ke kanan ke kiri kalau darab? Kanan. Kanan. Okey, kita nak gerak ke kanan berapa kali? Berapa kali? 2. Jadi ya. So 1.6 kita nak gerak 2 kali. Sekali, 2 kali, then letak anak panah. Jadi apa jawapan kita kelas?
Jawapan. Cepat. 160 cm. Betul. 160 cm. Senang tak menukar unit? Senang. Senang. Okey dah? Dah. Okey. Tengok nombor 2. Sama juga. M kepada cm. So, kita salin dulu 37. Okey. Darab ke bagi? Darab. Darab 100 cm. Okey. Jadi boleh congak je kan? Congak je. Jadi berapa? Tambahkan je 2 sifar. 30. Tak dengar? Kalau jalan kerja dia macam ni. 37. Letak titik dulu. Lepas tu kita akan gerak ke kanan. Gerak ke kanan 2 kali. Sekali, 2 kali. Dan letak anak panah. Jadi apa jawapan kita? Kelas, jawapan? Tak ada suara. Dah hilang ke semua orang? Korang? 3700 cm. Ya, sebab sini ada sifar. Sifar ni titik perpuluhan yang baru kan? Jadi sini sah. Jadi kalau kita wujudkan sifar tu yang baru, sini ada sifar. Ini titik perpuluhan yang baru. Jadi sini sah puluh, ratus, ribu. Jadi sebenarnya ialah 3700 cm. Faham tak? Faham. Okey. Dah? Dah. Okey, kita teruskan nombor 3. 718 cm kepada M. 718. Darab ke bagi? Bagi. Bagi 100 M. So kalau bagi, cara nak gerakkan titik perpuluhan tu, salin dulu. Titik perpuluhan kat sini. Kalau bahagi, kena gerak ke kanan ke kiri? Kiri. Gerak ke kiri. So kiri, saya nak mulakan garisan yang pertama di bawah nombor apa? 8. Betul, 8. 1, 2. Dan letakkan anak panah. Okey. So letak anak panah. So jawapan kita apa? 7.18 M. Kita tak sebut 18. Salah tu. 7.18 M. Okey. Tunjukkan ni masa awak tangkap gambar nak hantar tugasan, nanti awak kena tunjukkan jalan kerja lengkap lah. Jangan ada ni je. Yang ni tak tunjuk macam mana awak gerakkan titik perpuluhan. Dah? Dah. Alright, kita teruskan. 25 pula. Okey, cm nak tukar kepada m. Operasi? Bahagi. Okay. Bahagi dengan 100 m. Okey. So, cara nak menukar dia, sifar perpuluhan. Salin aja di sebelah kanan. Muat tak buku awak? Sorry. Sifar pula 25. Okey, so titik perpuluhan dia tak sini. Sebab 5 ini adalah sah. Jadi titik perpuluhan walaupun tak ada, sebenarnya titik perpuluhan duduk di sebelah sah. So kita gerak berapa kali ni? 2. Jadi garisan pertama di bawah nombor apa? 5. Okey, betul. 1, 2, kemudian letak anak panah. Jadi apa jawapan kita? Sifar perpuluhan 25. Salah tu cara sebut. Sifar perpuluhan 25 M. 25.
Baru betul. Sifar perpuluhan 25 M. Dah? Alright. Soalan 5 yang terakhir pada muka surat ni. Dalam unit bercampur M dengan CM. Dia nak kedua-dua ini ditukar kepada M. 13M dah memang dalam M. So dia duduk rehat dulu. Kita salin dia dulu. 13 M. Okay. So 4 cm ni kita nak kena tukar kepada M. So cara dia, salin dulu 4. 4 ni titik perpuluhannya di sebelah sar macam biasa. Kemudian kita nak gerak. Okay, 4 cm. 4 cm nak tukar kepada M. Cm nak tukar kepada M. Kena buat operasi apa kelas? Bahagi. Bahagi. Jadi kita kena buat apa? Kita kena bahagi berapa? Bahagi berapa? Bahagi 100. Kita kena bahagi 100. Kalau kena bahagi 100, so kita kena gerak 2 kali. Sebab dia 2 sifar. So nak gerak 2 kali, garisan pertama di mana? Di kanan ke di kiri? Kiri. Kiri. Jadi sini pertama, kedua. Okay. Pertama, kedua dan letak anak panah. Jadi sebenarnya kita dapat apa ni untuk 4 cm? Untuk 4 cm kita dapat tekan kan? Betul. Untuk 4 cm, betul-betul tengok. Ni anak panah titik perpuluhan. Jadi sebelum titik perpuluhan ialah sifar. Sifar perpuluhan. Sini ada satu nombor. Sifar perpuluhan sifar 4. M. So baru kita boleh tambah masukkan dalam yang awal-awal tadi tu. Sifar perpuluhan sifar 4 M. So macam ni nak jumlahkan? Masukkan aja nombor bulat di depan sebelum titik perpuluhan. Dia jadi berapa kelas? Kelas, jadi berapa jawapan akhir kita ni? 13 perpuluhan sifar 4M. Betul. 13 perpuluhan sifar 4M. Dah? Belum. Dah. Ni jangan lupa tau. Jangan tak letakkan jalan kerja macam mana awak menukarkan 4 cm, 4 ni kepada M. Tunjukkan macam mana awak gerakkan titik perpuluhan. Berapa kali awak gerak. Ke mana awak gerak. Dah? Dah. Dah. Okey. Dah habis untuk muka surat 69. Okey, untuk muka surat 70. Cikgu akan tunjukkan jalan kerjanya. Cikgu akan bagi YouTube. Link YouTube. Cikgu buat video nanti cikgu bagi dalam YouTube. Nanti awak boleh tengok kemudian. Sebab kejap lagi cikgu ada mesyuarat dengan PPD. Cikgu tak sempat lah. Boleh kelas? Boleh. Boleh. So maksudnya hari ini perbincangan kita sehingga muka surat 69. Tetapi muka surat 70 pun kena buat juga tugasan untuk minggu ni. Tunggu cikgu sharekan videonya dalam WhatsApp kelas. Faham tak? Faham. Okey. So faham kan? Kerja awak apa? Faham. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey, jadi kejap Jadi tunggu Nanti tunggu video, cikgu bagi video tu. Lepas tu awak semak lah. Selesaikan sambil tengok video cikgu bagi tu. Selesaikan untuk muka surat 70. Okey, itu saja kelas. Kalau tak ada apa-apa nak tanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye korang. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Kita jumpa lagi minggu depan.